Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul Akil bin Mohsin dari kelas PISMP PI 4619, angka giliran 20193123400075, akan membentangkan inovasi MM. Pengenalan. Inovasi tidak asing lagi dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, banyak inovasi dan kreativiti dapat disaksikan dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, perniagaan dan juga perkhidmatan. Kajian literatur. Menurut Hazrul 2021, apabila berlakunya PDPR, guru dan murid beralih kepada teknologi digital. Guru pastinya memerah otak bagi menyampaikan pengajaran yang berkesan. Pelbagai kaedah pengajaran digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Mereka tidak lagi bergantung kepada papan tulis dan buku teks fizikal. Malah, mereka terpaksa mencipta alat dan media bantu pengajaran secara kreatif untuk menjamin proses PDPR lancar dan berjaya. Rasional. Cabaran paling besar yang dihadapi oleh murid dalam menguasai sesuatu topik ialah mengingat sesuatu fakta. Keupayaan murid mengingat sesuatu fakta adalah berbeza. Salah satu kaedah mengingat adalah mnemonik. Mnemonik ialah satu kaedah untuk mengingat sesuatu pembelajaran dengan cara mudah, cepat dan berkesan. Teknik ini menggunakan formula perkataan atau gambaran tertentu untuk membantu pelajar memudahkan dan meningkatkan daya ingatan. Kajian dijalankan melalui murid tingkatan 4 dalam subjek pendidikan Islam bidang ibadah yang merangkumi topik haji dan umrah, korban, akikah dan sembelihan. Kesimpulan kajian menunjukkan mnemonik yang dirangka meningkatkan daya mengingat maklumat dalam kalangan murid. Teknik mnemonik amat penting untuk dijalankan bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dan memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran serta boleh dijadikan alternatif kepada guru untuk diaplikasikan di dalam kelas. Harun 2016. Pernyataan masalah. Murid mengalami kesukaran bagi mengingat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Murid berkemungkinan besar mengalami kekeliruan antara perkara yang membatalkan puasa dengan perkara yang membatalkan solat. Objektif. Selepas selesai proses PDP, murid dapat menyatakan 6 daripada 7 perkara yang membatalkan puasa dengan tepat selepas menggunakan mnemonik mun dan man. Yang kedua, menganalisis perkara yang membatalkan puasa melalui aktiviti uji minda. Skop dan limitasi. Inovasi ini memfokuskan tentang subtopik perkara yang membatalkan puasa di bawah tajuk Bulan Penyucian Jiwa bagi bidang ibadah tahun 4. Kepentingan dan impak. Membantu murid untuk lebih mudah mengingati dan memahami perkara yang membatalkan puasa serta dapat membezakannya dengan perkara yang membatalkan solat. Menjadikan sesi PDP lebih menyeronokkan, aktif dan bermakna. Anggaran kos. Inovasi yang dihasilkan ini menggunakan kos yang rendah. Kos yang dikeluarkan hanya pada penggunaan data internet sahaja. Anggaran jumlah kos adalah lebih kurang RM10.
Model inovasi. Model kreativiti. Yang pertama, persediaan. Mengenal pasti masalah, perkara atau produk yang ingin dihasilkan. Yang kedua, imajinasi. Membiarkan perkara tersebut bermain dalam pemikiran sehingga timbul idea untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, perkembangan. Membuat uji kaji atau pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, tindakan penyelesaian masalah. Cadangan inovasi. Cadangan inovasi mnemonic MM. Nombor 1, mnemonic Mun dan Man. Mnemonic berkaitan perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, isi pembelajaran menerangkan berkaitan perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, uji minda, kuis interaktif berkaitan perkara yang membatalkan puasa menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, kuis online, quizzes berkaitan perkara yang membatalkan puasa. Maklum balas inovasi. Maklum balas yang pertama, inovasi yang dihasilkan dapat digunakan secara dalam talian maupun luar talian. 13 November 2021 oleh Asma Yaziz. Yang kedua, inovasi yang dihasilkan kurang interaktif. 13 November 2021 oleh Muhammad Solihin Basir. Yang ketiga, nama inovasi kurang sesuai. Majzatul Umirah Mat Suruji, 13 November 2021. Dan yang terakhir sekali, inovasi yang dicipta perlu diletakkan panduan yang jelas tentang cara penggunaannya. Nur Nazimah Syahrudin, 13 November 2021. Keberhasilan inovasi. Pengujian dilakukan terhadap 14 orang murid tahun 4 Gemilang SK Seri Tiram. Nama-nama murid yang terlibat. Sebelum inovasi, hanya 2 daripada 14 orang sahaja yang betul ke semua soalan, merangkumi 14.29% daripada 100% sahaja yang betul menjawab semua soalan. Selepas inovasi, 12 daripada 14 orang yang betul dapat menjawab ke semua soalan dengan betul, merangkumi 85.71% yang menjawab dengan betul semua. Grafik yang menunjukkan jumlah murid yang menjawab soalan dengan betul sebelum dan selepas inovasi. Cara penggunaan inovasi.
membawakan cerita ringkas Mun dan Man. Jom. Mun dan Man pergi di siang hari. Mabuk dan gila. Sedang masuk sesuatu ke dalam kotak murah berjenama H&M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, insyaAllah yang kita akan pelajari cara membatalkan puasa melalui pergi di siang hari. Jadi di sini terdapat 3 perkara membatalkan puasa, yaitu mun merujuk kepada muntah, manakala man merujuk kepada mani, mengeluarkan air mani, dan yang ketiga di siang hari merujuk kepada berjima di siang hari. Babak 2. Terjumpa orang mabuk dan gila. Di sini terdapat 1 perkara membatalkan puasa, yaitu mabuk dan gila. Babak 3. Babak akhir. Sedang masukkan sesuatu ke dalam kotak murah berjenama H&W. Di sini terdapat 3 perkara membatalkan puasa, yaitu memasukkan sesuatu, merujuk kepada memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, manakala murah merujuk kepada murtad, dan yang terakhir W merupakan singkatan bagi haid, nifas, dan ibadah. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Kesimpulan, tuntasnya, inovasi digital yang telah dihasilkan diharapkan mampu membantu murid untuk mengingati perkara yang membatalkan puasa dengan mudah dan berkesan, serta mampu menjana pendidikan yang lebih maju selaras tuntutan Alah Baru. Ainun Rahmah, Zamri Mahmud dan Wan Muna 2017 menjelaskan bahawa masyarakat abad ke-21 merupakan masyarakat yang berorientasikan teknologi serta menggunakan TMK dalam kehidupan seharian.